pastikan amalan dan persediaan untuk teguhkan hati dan iman dalam menghadapi kekalutan fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman. Baik. Baik, kita baru lepas daripada bulan Ramadan yang mulia. Dan sekarang kita sudah bermula bulan Syawal, dan ujian kita pada saat ini adalah bagaimana kita dapat istiqamah. Bagaimana kita dapat istiqamah dengan amalan kita, kita dapat istiqamah dengan iman kita, dapat istiqamah dengan dapat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan adab. Kalau dalam bulan Ramadan kita dapat praktis amalan bersabar, kita tak nak bergaduh dengan orang, kita tak nak bertikam lidah, kita cepat memaafkan. Bagaimana selepas ini ujiannya adalah bagaimana kita dapat terus berakhlak, beradab dan istiqamah, berpegang teguh dengan agama Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuatu yang payah, tetapi apabila seseorang itu mempunyai azam dan juga niat yang betul, niat untuk sentiasa memperbaiki dirinya. Pertama, kita kena ada niat dalam hati kita, kita kena ada keinginan, kita kena ada talab, kita ada kemahuan yang tinggi, kita kena ada azam, kita ada nekat yang jitu, kita ada niat yang teguh dalam kalbu kita. Dan sebenar-benar nekat. Dan untuk kita sentiasa memperbaiki diri kita. Kita sentiasa ready untuk ditegur, kita sentiasa ready untuk dinasihati, kita sedia untuk mengambil apa sahaja yang dapat memperbetulkan diri kita. Ya. Dan kita kena pilih kawan. Kita kena pilih kawan di akhir zaman ni, kita kena pilih kawan, kawan-kawan yang dapat membantu kita dalam perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Pilih persahabatan yang baik, ya, circle yang baik, pilih circle yang baik. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, supaya kita dapat istiqamah. Kita kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lazimkan doa ini setiap hari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit ataupun tsabbit qalbi. Tsabbit qalbi boleh, tsabbit qulubana pun boleh. Tsabbit qalbi untuk seorang, tsabbit qulubana untuk ramai. Ya. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, kita doa setiap hari, setiap kali solat pun tidak mengapa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami, ya, teguhkanlah kalbu kami di atas agamamu. Dan dan kita amalkan apa yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk kita terselamat daripada fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman, iaitu kita sedaya upaya untuk membaca surah Al-Kahfi secara penuh. Membaca surah Al-Kahfi secara penuh setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita cuba istiqamah untuk membaca sepenuh-penuhnya daripada surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Ya, jadi kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita membaca dengan penuh. Ya, ya betul ada hadis daripada Rasulullah yang mengatakan kalau sesiapa yang tidak ada masa, yang tidak ada kesempatan waktu, dia boleh baca sama ada 10 ayat, dia boleh baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Selepas dia baca 10 ayat awal surah Kahfi, dia baca 10 ayat akhir surah Kahfi. Jadi 20 ayat dia baca. Dan Rasulullah juga dalam riwayat ada sebut kalau itu pun tak mampu, baca 3 ayat awal surah Kahfi dan 3 ayat akhir surah Kahfi. Tapi ulama mengatakan semakin kurang kita baca daripada surah Kahfi, maka pembentengan yang berlaku pada diri kita juga tipis. Ya, tipis. Pembentengan tu ada, tapi ada secara tipis. Ya. Tapi apabila kita dapat baca semakin banyak surah ayat-ayat daripada surah Kahfi, dan yang sebaiknya, yang sesempurnanya adalah baca secara penuh surah Kahfi. Ya. Kita cuba berazam, kita berazam hari ini. Saya berazam, malam ini kita semua berazam
saya berazam, saya berniat untuk mulai daripada hari ini, setiap hari Jumaat saya ingin baca surah Al-Kahfi. Ya. Baik, sejak bila kita boleh mula baca surah Kahfi ni dalam untuk apa? Untuk pembentengan daripada Dajjal ini. Bagaimana kita dapat, bila kita boleh mula baca? Kita boleh baca malam Jumaat, kita dah boleh mula baca surah Kahfi. Ya. Daripada lepas maghrib malam Jumaat tu, sebelum Jumaat kan Khamis kan. Khamis tu masuk maghrib, malam tu dah jadi malam Jumaat. Malam tu dah boleh start baca surah Kahfi. Baik, kalau tak dapat baca malam tu, boleh baca keesokan paginya ataupun keesokan siangnya ataupun keesokan Jumaatnya. Ya. Kalau peramalan, ketika kami di Hadramaut dulu, kami diajar oleh guru kami untuk baca 2 kali surah Kahfi penuh. Satu ketika malam Jumaat, malam Jumaat baca penuh surah Kahfi, dan kemudian keesokan paginya lepas solat subuh kami akan terus baca surah Kahfi penuh. Ketika lepas subuh tu waktu isyraq, sebelum kita solat isyraq, guru kami Habib Umar bin Hafiz akan ajak sama-sama baca surah Kahfi penuh. Jadi 2 kali baca surah Kahfi penuh, malam Jumaat dan keesokan paginya. Jadi siapa dapat baca 2 kali lebih baik. Lebih baik malam Jumaat sekali, hari Jumaat sekali. Tapi kalau itu pun tak mampu, ya, bacalah sekali, tapi kalau boleh penuh. Kita berazam, tak salah berazam, tak salah berniat. Bila ada niat yang baik, Allah Ta'ala akan bukakan beribu-ribu jalan hidayah kepada kita. Esok Allah Ta'ala akan bukakan lorong. Ya. Allah akan bukakan lorong. Ya. Rasulullah mengatakan bahawa siapa yang membaca surah Kahfi setiap hari Jumaat, dia akan terselamat daripada fitnah Dajjal. La fitnata akbar min fitnati Dajjal, kata Rasulullah. Tidak ada fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian. Ya. Maksud fitnah adalah ujian. Tidak ada ujian ke atas manusia yang lebih besar daripada ujian yang datang daripada Dajjal. Ya. Jadi suatu yang dahsyat. Fitnah Dajjal adalah suatu yang dahsyat. Manusia yang mempunyai keketalan hati, keketalan jiwa, keketalan iman, kekuatan kalbu yang dapat melepasi daripada ujian hidup yang akan datang daripada sisi Dajjal. Ya. Sebab dia boleh kemaraukan suatu tempat. Mana kita kena tanamkan kebencian kita pada Zionis. Kebencian kita pada Zionis adalah pada perbuatan dia. Ya. Pada perbuatan yang dia lakukan. Itu kebencian. Berkenaan dengan diri orang tersebut, kita sebenarnya tak perlu nak laknat dia, tak perlu nak kutuk dia. Kerana diri orang yang menjadi Zionis tu, dia tu boleh jadi dapat hidayah, kan? Dia ada possibility untuk dapat taufik, dapat hidayah. Walaupun dalam fikiran kita mungkin mereka ni orang yang sukar, orang yang susah dapat hidayah. Tapi adakah ia mustahil untuk tiba-tiba Allah nak bagi mereka hidayah? Tak mustahil. Ya. Jadi oleh kerana tidak mustahil dan ada kemungkinan untuk mereka dapat taufik hidayah daripada Allah, ada kemungkinan untuk mereka berubah, untuk kemungkinan mereka jadi Muslim yang sejati, jadi wali Allah Subhanahu Taala. Jadi kita tidak membenci diri orang tersebut, ya. Kita tidak membenci dirinya, kerana dirinya itu boleh menerima hidayah daripada Allah bila-bila masa sahaja. Jadi apa yang kita benci, maksud benci kepada onar yang dilakukan, benci kepada perbuatan dia. Di sini kita kena bezakan perbuatan dia dengan diri orang tersebut, dengan diri orang tersebut, ya. Ya, kita benci dengan kezaliman dia, kita benci, itu semua benci dengan, kita benci pada perbuatan dia, benci pada kezaliman dia, benci pada penganiayaan dia, benci pada pengkhianatan dia, benci kepada pembelotan dia, ya. Itu maksud benci kerana Allah. Orang yang benci kerana Allah, dia benci perbuatan keji. Orang yang benci kerana Allah, maksudnya dia benci seseorang itu bukan orang itu, tapi dia benci perbuatan dia, onar dia, kezaliman dia, ya, tindak tanduk dia, salah laku dia. Itu yang dia benci.